Selamat pagi dan selamat sejahtera kepada semua peminat-peminat setia Cikgu Kumar. Pelajar-pelajar sejarah tingkatan 2 yang akan menerik peperiksaan akhir tahun ini dan persiapan untuk PMR tahun depan. Apa khabar semua sekali? Okey, dan saya ucapkan selamat datang untuk pelajar yang pertama kali menonton video sejarah Cikgu Kumar hari ini ya. Jangan risau, saya tahu semalam ada peperiksaan. Saya tahu minggu lepas pun ada peperiksaan. Ramai sudah kata senang Cikgu, best Cikgu. Yes, saya ada. Tetapi ada sudah mengatakan susah Cikgu. Kami tak menonton video Cikgu sebab tu kami tak boleh buat. Dan sebagainya. Jangan risau, jangan panik kerana Cikgu Kumar sentiasa bersama anda di sisi anda di Facebook dan di YouTube. Okey, untuk pengetahuan semua pelajar-pelajar kelas sejarah saya, di mana kelas saya boleh digunakan untuk pelajar-pelajar yang baru memasuki tingkatan 1 sehingga tingkatan 5 dan untuk selama-lamanya. Maksudnya, jika anda telah menduduki tingkatan 3, anda boleh menonton video di tingkatan 4. Dan anda ingin mengulang, contoh jika anda tingkatan 5, anda ingin menonton video tahun 4, senang saja. Anda boleh menonton semua video-video. Jadi setiap tahun semua video boleh menonton banyak kali, tidak ada masalah. Okay? Dan yang penting sekali, anda harus baca buku teks terlebih dahulu sebelum anda menonton video saya. Tetapi jangan risau. Okey, jangan risau sebab ramai student mengatakan saya perlu menonton. Saya memang galakkan semua student perlu membaca buku teks, tetapi jangan risau, anda masih boleh menonton video saya, iaitu anda boleh menonton dan mendengar mata pelajaran sejarah Cikgu Kumar sambil makan muruku. Okey, kata-kata ni adalah feedback, bukan daripada saya. Feedback daripada beratus-ratus student yang mendapat A+ dalam mata pelajaran sejarah, yang rajin menonton dan mendengar video saya di YouTube dan di Facebook. Dan ramai pelajar mengatakan menonton dan mendengar tuition sejarah percuma Cikgu Kumar cukup dah untuk mendapat A+ dalam mata pelajaran sejarah. Jadi jelas video kelas sejarah saya digunakan oleh student dari seluruh Malaysia dengan pelbagai cara ikut kesenangan student masing-masing. Contohnya masa. Okey, masa adalah mengikut kesenangan mereka. Contohnya, untuk mengikuti video saya anda untuk semua student, anda boleh menonton pada bila-bila masa yang student inginkan. Dan ada pelajar mengatakan ada bab-bab video Cikgu Kumar mengajar lebih daripada sejam. Ya, memang betul. Sama seperti di sekolah ataupun pusat tuition yang anda pergi ya. Jadi, video saya jika anda menonton di rumah saja amat berbaloi ya, amat berbaloi dan menguntungkan anda atau pelajar kerana anda semua belajar di rumah saja. Jadi free time. Jadi anda ada mempunyai masa yang banyak. Jadi anggaplah Cikgu Kumar saya seperti cikgu sekolah anda yang mengajar mata pelajaran sejarah hari ini, okey, di rumah anda, di depan anda. Okey, walau bagaimanapun, anda bolehlah bersedia dengan buku teks anda bersama pensel dengan pen apa saja. Sambil menonton video saya, anda boleh mengulang kaji buku teks anda bersama Cikgu Kumar. Di mana saja anda berada. Senang kan? Yes! Okey, yang pastinya anda semua akan mendapat A+. Confirm anda semua akan mendapat A+ dalam mata pelajaran sejarah nanti. Ikut video sejarah tingkatan 2 bersama Cikgu Kumar di YouTube. Di Facebook amat terhad. Okey, semua video akan diupload ke YouTube. Jadi di Facebook video amat terhad. Jadi semua video akan dimuat naik ke YouTube pada bila-bila masa. Jadi student yang subscribe di YouTube sahajalah yang mendapat video terkini dari Cikgu Kumar. Okey, siapa saya? Kali ini saya tanya student-student daripada Johor, daripada Pahang. Siapa saya? Itu Cikgu Kumar hari itu datang ke Muazzam Pahang hari itu. Okey, semua orang tahu, semua orang kenal saya. Okey, saya Cikgu Kumar yang mengajar home tuition untuk mata pelajaran sejarah dari tingkatan 1 hingga tingkatan 5, iaitu untuk student yang tinggal dari Perlis hingga ke Kuala Lumpur sejak tahun 2010. Saya mengajar home tuition sejak 2010 dan saya juga mengajar kelas
kelas tuition sejarah dari tingkatan 1 hingga tingkatan 5 secara percuma di YouTube seperti anda menonton sekarang, menonton hari ini ya. Untuk semua pelajar di seluruh Malaysia di mana anda boleh menaip di YouTube tuition sejarah percuma, dan anda bolehlah download tuition terkini di mana dalam channel ini ada berpuluh-puluh tuition untuk mata pelajaran sejarah dari tingkatan 1 hingga tingkatan 5. Semuanya adalah free, percuma, free, percuma. Cuma anda perlu subscribe channel saya untuk mendapatkan tuition bab sejarah mengikut tingkatan yang terbaru dan ramai pelajar. Alright, ramai pelajar kod cikgu. Kenapa video kelas saya yang akan datang dikunci atau menunjukkan simbol lock? Jawapan saya, ini bermaksud video berkenaan telah dijadualkan dan akan disiarkan pada tarikh yang ditetapkan. Contohnya video hari ini akan disiarkan dalam 2 minggu nanti. Okey, jadi anda bermula hari inilah. Maksudnya anda perlu sentiasa melayari email anda untuk mendapatkan video berkenaan atau subscribe. Jika anda confused atau ingin bertanya, anda boleh call cikgu. Okey, feedback dari pelajar yang mengatakan konsep tuition sejarah percuma Cikgu Kumar amat selesa mengikut situasi mereka. Jadi konsep tuition sejarah percuma seperti di sekolah rumah mereka. Okey ya. Seperti biasa saya ingin tanya kabar. Apa kabar pelajar-pelajar daripada Sabah pagi hari ini? Adakah anda sudah bersarapan pagi? Semalam banyak student WhatsApp saya. Bagaimana dengan student daripada Perlis? Banyak student menanyakan soalan sejarah tingkatan 2, dan saya ingin tanya kabar apa kabar pelajar-pelajar daripada Melaka, apa kabar pelajar daripada Ipoh, apa kabar student daripada Pahang, especially Cameron Highland. Ada student call WhatsApp dari Cameron Highland, saya rasa Kampung Raja, saya tak pasti, dan juga student daripada Terengganu, Kuala Terengganu, dan juga student daripada saya rasa daripada Kedah dan juga daripada Pulau Pinang, dan juga student daripada Selangor, Sekolah Selangor ada juga, dan juga daripada Kuala Lumpur. Ramai yang menanyakan, saya juga ingin menanyakan kepada anda, apa kabar anda semua? Okey, terima kasih kerana galakkan, dan juga kali ini ramai student daripada Kuala Lumpur menonton video saya di Facebook dan juga di YouTube, dan saya galakkan semua student sentiasa subscribe YouTube channel saya. Jika anda subscribe, anda boleh dapatkan kelas tuition terkini dalam semua tingkatan termasuk kuis. Kuis berjenaka untuk semua tingkatan, soalan-soalan ramalan yang terkini dan teknik-teknik menjawab soalan untuk semua tingkatan terus ke email anda. Jadi sentiasa subscribe YouTube Cikgu Kumar ataupun tuition sejarah percuma. Okey, semangat pagi hari ini adalah andalah pelajar yang terbaik di Malaysia yang mengikuti kelas sejarah Cikgu Kumar. Okey, baru-baru ni ramai student daripada Kuala Lumpur, Pahang, Perak, Seberang Perai, saya rasa Pulau Pinang, WhatsApp cikgu untuk mendapatkan video sejarah tingkatan 1 yang terbaru, dan saya katakan subscribe. Jika anda subscribe, anda boleh dapatkan semua video terkini, iaitu anda perlu subscribe. Email anda menunjukkan video terkini, anda klik email anda terus pergi ke YouTube, anda boleh download, anda boleh menonton di television anda, di komputer monitor anda, di tab anda melalui phone, iPhone, apa saja phone, jika anda subscribe. Alright, baik, minggu lepas kita telah belajar bersama sejarah tingkatan 2 bab 7, iaitu perjuangan rakyat tempatan mengembalikan kedaulatan bangsa. Dan minggu ini marilah wahai semua kawan-kawan saya di seluruh Malaysia, marilah kita duduk berbincang depan komputer, depan tab, depan iPhone, depan komputer. Okey, apa saja phone untuk sejarah tingkatan 2 bab 8, iaitu apakah tajuknya? Kebangkitan semangat kebangsaan untuk mengangkat martabat bangsa. Okey, ini adalah tingkatan 2 bab 8, iaitu nota-nota penting untuk persiapan bagi menghadapi semua jenis ujian dan peperiksaan dan menjimatkan masa anda dalam semua keadaan. Okey, sebelum saya memulakan kelas hari ini, saya ingin katakan untuk setiap bab yang kita akan belajar, saya sediakan kelas khas untuk soalan-soalan objektif, kelas untuk soalan-soalan struktur, kelas untuk soalan-soalan esei, dan untuk setiap bab tingkatan 2. Jadi anda sentiasa perlu mengunjungi
tuition sejarah percuma. Okey, baik, kita mulakan kelas hari ini iaitu sejarah tingkatan 2 bab 8 yang bertajuk kebangkitan semangat kebangsaan untuk mengangkat martabat bangsa. Okey, sebelum kita memulakan kelas hari ini, mari kita ketahui semua tajuk-tajuk besar yang penting dalam sejarah tingkatan 2 bab 8 iaitu kebangkitan semangat kebangsaan untuk mengangkat martabat bangsa, iaitu 16 tajuk besar yang perlu anda tangkap dalam tangan anda untuk menghadapi semua jenis ujian, kuis-kuis sejarah, peperiksaan bulanan, peperiksaan akhir tahun dan PMR untuk tahun anda tahun depan. Yes. Okey, anggaplah tangan anda sebagai otak berfikir yang boleh menulis dengan tepat, cepat dan mudah. Okey, untuk tajuk besar yang pertama yang akan kita belajar ialah 1. Maksud semangat kebangsaan. 2. Semangat kebangsaan negara luar menjadi pendorong kepada negara kita. Contohnya 8 tajuk kecil yang akan belajar yang kita akan belajar dalam semangat kebangsaan negara luar menjadi pendorong iaitu 1. Gerakan Pan Asia di Turki. 2. Revolusi pemulihan Islam di Mesir. 3. Perang Rusia-Jepun. 4. Revolusi Cina 1911. 5. Semangat kebangsaan di China. Semangat kebangsaan di Filipina. 6. Semangat kebangsaan di India. 7. Semangat kebangsaan di Indonesia. Dan kemajuan sistem perhubungan dan percetakan yang ke-8. Jadi, tajuk besar yang kedua iaitu semangat kebangsaan negara luar menjadi pendorong. Okey. Tajuk besar yang ketiga iaitu gerakan Islam. Okey, yang akan kita belajar iaitu tajuk-tajuk kecil yang akan kita kupas nanti ialah 1. Latar belakang kebangkitan gerakan Islah. 2. Kaum muda. Dalam kaum muda kita akan bincang iaitu 1. Antara tokoh penting dalam kaum muda ialah 2. Idea pembaharuan kaum muda disebarkan melalui majalah Al-Imam. 3. Kaum muda tubuhkan madrasah untuk sebarkan idea. Ini adalah dalam konteks kaum muda. Kaum tua kita akan belajar juga dan juga tokoh pelopor gerakan Islah di tanah Melayu iaitu 1. Kita akan membincangkan tentang Sheikh Muhammad Tahir Jalaluddin. 2. Haji Abbas Muhammad Taha. Dan 3. Sheikh Al-Hadi. Itu adalah kita akan bincang dalam tokoh pelopor gerakan Islah di tanah Melayu. Yang tajuk besar yang keempat iaitu semangat kebangsaan golongan intelektual. Dalam tajuk ini, tajuk kecil yang kita akan belajar adalah 1. Golongan intelektual Melayu. 2. Golongan intelektual Melayu berpendidikan Melayu. 3. Golongan intelektual Melayu berpendidikan Inggeris. Jadi ini adalah 3 tajuk kecil yang kita akan belajar dalam tajuk besar iaitu semangat kebangsaan golongan intelektual. Tajuk besar yang kelima kita akan belajar ialah peranan akhbar dan majalah. Tajuk besar yang keenam iaitu penerbitan akhbar Melayu iaitu Akhbar Warta Malaya, Akhbar Majlis dan Akhbar Utusan Melayu. Tajuk besar yang ketujuh yang kita akan belajar ialah penerbitan akhbar Cina. Tajuk besar yang ke-8 kita akan belajar ialah penerbitan akhbar India. Okey. Dan juga tajuk besar yang ke-9 yang kita akan belajar ialah penerbitan akhbar peranakan iaitu tajuk kecilnya kita akan belajar tentang akhbar Jawi peranakan. 2. Akhbar Cina peranakan iaitu dalam tajuk besar yang ke-9 iaitu penerbitan akhbar peranakan. Tajuk besar yang ke-10 yang kita akan belajar ialah kesedaran kebangsaan melalui penulisan kreatif. Tajuk besar yang ke-11 ialah kemunculan pertubuhan Melayu. Tajuk besar yang ke-12 ialah persaudaraan sahabat pena atau PASPAM. Tajuk besar yang ke-13 ialah Kesatuan Melayu Muda atau KMM. Tajuk besar yang ke-14 ialah pertubuhan orang Cina. Tajuk besar yang ke-15 adalah pertubuhan orang India dan
pertubuhan orang India, tajuk yang ke-15. Dan yang ke-16 ialah rumusan bab yang kita akan ketahui nanti. Jadi, kita ada 16 tajuk besar yang perlu anda belajar hari ini ya. Jika anda cekap mengikuti video saya, anda akan mendapat A dalam ujian. Okey, baik, kita mulakan sekarang. Okey, seperti biasa semua sekali tarik nafas, turun nafas, tarik nafas. Tenangkan fikiran anda, tenangkan fikiran anda. Anda menonton video saya dengan cara yang gembira, ceria dan tenangkan fikiran anda. Just menonton, mendengar pun cukup. Anda boleh faham, anda bercakap dah. Belajar sejarah dari Cikgu Kumar. Okey. Okey, tenangkan fikiran anda. Okey, sejarah tingkatan 2 bab 8, kebangkitan semangat kebangsaan untuk mengangkat martabat bangsa. Tajuk besar yang pertama iaitu maksud semangat kebangsaan. Dengar betul-betul poin yang akan saya beri. Anda boleh menonton dan mendengar sambil makan muruku. Okey ya. Poin-poin untuk tajuk besar yang pertama ialah maksud semangat kebangsaan. Poin pertama ialah berjuang menembus maruah bangsa. Seterusnya, semangat cinta bangsa dan tanah air. Berjuang membebaskan negara daripada penjajahan British dan akhir sekali membentuk negara yang merdeka dan berdaulat. Jadi ini adalah maksud semangat kebangsaan. Saya ulang sekali lagi, maksud semangat kebangsaan. 1, berjuang menembus maruah bangsa. 2, semangat cinta bangsa dan tanah air. 3, berjuang membebaskan negara daripada penjajahan British. Dan 4, membentuk negara yang merdeka dan berdaulat. Ini adalah untuk tajuk yang pertama, tajuk yang nombor 1. Nombor 2, tajuk besar yang nombor 2 iaitu semangat kebangsaan negara luar menjadi pendorong. Saya ulang sekali lagi, semangat kebangsaan negara. Saya ulangi lagi sekali. Semangat kebangsaan negara luar menjadi pendorong kepada negara Malaysia. Jadi, untuk itu kita belajar satu persatu iaitu tajuk kecil yang pertama iaitu Gerakan Pan Asia di Turki. Jadi, Gerakan Pan Asia di Turki telah mendorong, memberikan semangat kepada negara kita. Jadi, poin-poinnya ialah 1, Gerakan Kebangkitan Islam di Timur Tengah. Seterusnya, kuasa Barat memecah belah dan kuasai Empire Islam. Empire Islam Turki Uthmaniyah merosot akibat penjajahan Barat. Barat di Turki mencetuskan gerakan Pan-Islam. Pan-Islam. Gerakan bertujuan menyatukan seluruh umat Islam dan menentang penjajahan Barat. Dan kelima akhir sekali, gerakan saya ulangi lagi sekali, gerakan mempengaruhi umat Islam di Timur Tengah, India dan Asia Tenggara termasuk Tanah Melayu untuk menentang penjajahan kuasa asing. Saya ulangi sekali lagi, tajuk besar yang kedua iaitu semangat kebangsaan luar menjadi pendorong. Tajuk kecil pertama iaitu Gerakan Pan Asia di Turki, iaitu Gerakan Kebangkitan Islam di Timur Tengah, iaitu Gerakan Pan Islam di Turki ini, iaitu kuasa Barat memecah belahkan dan kuasai Empire Islam. Jadi, Empire Islam Turki Uthmaniyah merosot akibat penjajahan Barat. Dan Barat di Turki mencetuskan gerakan Pan-Islam. Jadi, gerakan bertujuan menyatukan seluruh umat Islam dan menentang penjajahan Barat. Dan akhir sekali, gerakan gerakan mempengaruhi umat Islam di Timur Tengah, India dan Asia Tenggara termasuk Tanah Melayu untuk menentang penjajahan kuasa Barat. Jadi ini adalah gerakan Pan Asia di Turki. Okey, sekarang kita tengok tajuk besar, tajuk kecil iaitu Gerakan Pemulihan Islam di Mesir, iaitu kita sedang belajar tentang semangat kebangsaan negara luar menjadi pendorong di Tanah Melayu. Jadi tajuk kecil yang kedua iaitu Gerakan Pemulihan Islam di Mesir. Poin pertama, penjajahan British terhadap Mesir mencetuskan gerakan islah dipelopori oleh
Syahid Jamaluddin Al-Afghani dan Sheikh Muhammad Abduh. Pengaruh gerakan tersebar ke tanah Melayu melalui pelajar yang menuntut di Mesir setelah mereka kembali ke tanah air. Gerakan Islam menyuruh orang Islam kembali berpegang ajaran Islam yang sebenar berdasarkan Al-Quran dan hadis untuk mencapai kemajuan. Dan gerakan Islam menyuruh seluruh umat Islam bersatu menentang penjajahan Barat di negara Islam. Jadi ini adalah gerakan pemulihan di Mesir. Sekarang kita tengok tajuk kecil yang ketiga, iaitu Perang Rusia-Jepun. Okey, saya ulangi sekali lagi, kita sedang belajar tajuk besar yang kedua, iaitu semangat kebangsaan negara luar menjadi pendorong. Jadi tajuk kecil yang ketiga iaitu Perang Rusia-Jepun. Okey, dalam Perang Rusia-Jepun, Jepun mengalahkan Rusia dalam Perang Rusia-Jepun. Sebuah Asia negara mengalahkan kuasa Barat. Ya, kejayaan Jepun membuktikan kuasa Eropah tidak sekuat yang disangkakan. Jadi ini adalah Perang Rusia-Jepun. Sekarang kita tengok Revolusi Cina 1911, iaitu poin pertama, perkembangan negara Cina mempengaruhi penduduk tanah Melayu menentang British. Dr. Sun Yat-sen memimpin Revolusi Cina menumbangkan kerajaan Manchu. Akhir sekali, beliau iaitu Dr. Sun Yat-sen menubuhkan Republik Cina. Jadi ini adalah Revolusi Cina 1914. Sekarang kita tengok semangat kebangsaan di Filipina pula, iaitu poin pertama, semua orang tahu, iaitu kalau semangat kebangsaan di Filipina, kita akan tahu tentang Jose Rizal tubuhkan Liga Filipina. Tuntut Spanyol memberi layanan yang adil kepada rakyat Filipina. Jadi, Jose Rizal memimpin Liga Filipina untuk menentang penjajahan Spanyol di Filipina. Jadi ini adalah semangat kebangsaan di Filipina. Sekarang kita tengok semangat kebangsaan di India pula, iaitu di India gerakan dipimpin oleh Mahatma Gandhi untuk membebaskan India dari penjajahan British. Jadi ini adalah semangat kebangsaan di India. Bagaimana pula di Indonesia? Sekarang kita tengok semangat kebangsaan di Indonesia, iaitu Parti Nasional Indonesia pemimpin Soekarno. Soekarno ingin membebaskan Indonesia daripada Belanda. Jadi ini adalah semangat kebangsaan di Indonesia. Sekarang kita tengok kemajuan sistem perhubungan dan percetakan. Okey, dalam sistem kemajuan, dalam sistem perhubungan dan percetakan, peristiwa di luar negara diikuti. Saya ulangi lagi sekali, peristiwa di luar negara diikuti oleh penduduk tanah Melayu melalui kemajuan sistem perhubungan dan percetakan, terutama surat khabar. Jadi ini adalah semangat kebangsaan negara luar menjadi pendorong kepada di tanah Melayu. Jadi kita telah pun belajar, iaitu satu, gerakan Pan Asia di Turki. Dua, kita telah belajar tentang gerakan pemulihan Islam di Mesir. Tiga, Perang Rusia-Jepun. Empat, Revolusi Cina 1911. Enam, iaitu semangat kebangsaan di Filipina, dan semangat kebangsaan di India, dan semangat kebangsaan di Indonesia, dan akhir sekali kemajuan sistem perhubungan dan percetakan. Jadi kita sudah komplit tajuk bab yang besar yang kedua, iaitu semangat kebangsaan negara luar menjadi pendorong. Okey, sekarang kita tengok tajuk besar yang ketiga, iaitu gerakan Islam. Okey, dalam gerakan Islam, dia dibahagikan kepada tajuk kecil, iaitu latar belakang kebangkitan gerakan Islam. Iaitu poin pertama, iaitu semangat kebangsaan oleh golongan pelajar yang mendapat pendidikan di Timur Tengah. Pelajar di Universiti Al-Azhar, Mesir terpengaruh dengan idea pemulihan Islam yang dibawa oleh Syahid Jamaluddin Al-Afghani dan Sheikh Muhammad Abduh. Dan setelah kembali ke tanah air, pelajar memulakan gerakan Islah di tanah Melayu. Jadi ini adalah latar belakang kebangkitan gerakan Islah.
Okey, sekarang kaum muda, iaitu tajuk kecil kedua, iaitu kaum muda. Antara tokoh penting dalam kaum muda ialah Sheikh Muhammad Tahir bin Jalaluddin. 2. Haji Abbas bin Muhammad Taha. Dan 3. Sheikh Ahmad Al-Hadi. Hadi Al-Hadi. Sheikh Ahmad Al-Hadi, iaitu ini adalah di antara tokoh penting dalam kaum muda. Okey, idea pembaharuan kaum muda disebarkan melalui majalah Al-Iman. Okey, kita tengok sedikit tentang majalah Al-Iman. Ia diterbitkan di Singapura pada tahun 1906. Al-Imam bermaksud pemimpin, memberi kesan kepada pemikiran orang Melayu. Orang Melayu sedar kepentingan pendidikan dan ekonomi mereka. Majalah Al-Iman dihentikan pada tahun 1908. Perjuangannya diteruskan oleh akhbar lain seperti Neraca, Al-Ikhwan, Pengasuh dan Saudara. Saranan Al-Iman ialah menyuruh orang Melayu berpegang kepada Al-Quran dan hadis, menekankan ilmu pengetahuan untuk kemajuan, menitiberatkan pengetahuan sejarah, menasihati ibu bapa memberi pendidikan yang sempurna kepada anak-anak mereka, menggesa kaum wanita diberi peluang mendapat pendidikan dan mengetepikan adat resam dan kepercayaan karut yang menghalang kemajuan. Jadi ini adalah kandungan dalam ataupun saranan Al-Iman kepada masyarakat Melayu pada masa itu. Okey, sekarang kita tengok kaum muda ditubuhkan madrasah untuk sebarkan idea, iaitu kaum muda tubuhkan madrasah untuk kita tahu untuk sebarkan idea itu. Madrasah Al-Masyur Al-Islamiyah 1 di Pulau Pinang. 2. Madrasah Al-Diniyah Kampung Lalang di Padang Rengas. Madrasah 2 Al-Asharif Gunung Semanggul, Perak. Dan idea kaum muda dapat tentangan. Kita tahu bahawa idea kaum muda memang dapat tentangan daripada golongan tua. Sebelum kita tengok golongan tua, saya ulang sekali lagi, iaitu kaum muda tubuhkan madrasah untuk sebarkan idea. 1. Madrasah Al-Masyur Al-Islamiyah di Pulau Pinang. Madrasah Al-Diniyah Kampung Lalang di Padang Rengas. Dan Madrasah Al-Iya Asharif Gunung Semanggul, Perak. Okey, sekarang kita tengok idea kaum muda dapat tentangan golongan kaum tua. Okey, kaum tua iaitu terdiri daripada golongan ulama dan pegawai agama. Mereka tidak menerima idea kaum muda. Berpegang kuat kepada adat dan agama Islam, kaum tua menerbitkan akhbar Suara Benar dan Lidah Benar. Jadi ini adalah latar belakang kaum tua. Sekarang mari kita tengok tokoh pelopor gerakan Islah di Tanah Melayu. Okey, satu kita akan ketahui tentang Sheikh Muhammad Tahir Jalaluddin. Okey, beliau dilahirkan di Sumatera dan berpendidikan di Mekah dan Universiti Al-Azhar. Sheikh Muhammad Tahir Jalaluddin menerbitkan majalah Al-Iman dan pernah dilantik sebagai Mufti Negeri Perak. Jadi ini adalah latar belakang Sheikh Muhammad Tahir Jalaluddin. Sekarang kita tengok Haji Abbas Muhammad Taha. Beliau dilahirkan di Singapura, berpendidikan di Mekah, dilantik kadi di Tanjung Pagar, Singapura dan menerbitkan akhbar Neraca. Jadi beliau adalah Haji Abbas Muhammad Taha. Okey, bagaimana dengan Sheikh Al-Hadi? Sheikh Al-Hadi iaitu dilahirkan di Melaka, pendidikan agama di Terengganu dan di Pulau Penyengat, Riau, berkunjung ke Mekah dan Mesir serta mendalami perjuangan Sheikh Muhammad Abduh dan menerbitkan akhbar Al-Ikhwan dan Saudara. Jadi beliau adalah Sheikh Al-Hadi. Jadi dalam tajukan yang ketiga iaitu gerakan Islam, saya ulangi sekali lagi, iaitu latar belakang kebangkitan gerakan Islah iaitu semangat kebangsaan
dan golongan pelajar yang mendapat pendidikan di Timur Tengah. Pelajar di Universiti Al-Azhar, Mesir berpengaruh dengan idea pemulihan Islam yang dibawa oleh Syahid Jamaluddin Al-Afghani dan Sheikh Muhammad Abduh. Setelah kembali ke tanah air, pelajar memulakan gerakan Islah di tanah Melayu. Jadi ini adalah latar belakang kebangkitan gerakan Islah. Sekarang kita tengok kaum muda. Kaum muda, antara tokoh penting dalam kaum muda ialah Sheikh Muhammad Tahir bin Jalaluddin, Haji Abbas bin Muhammad Taha dan Sheikh Ahmad Al-Hadi. Jadi beliau adalah tokoh-tokoh penting dalam kaum muda. Idea pembaharuan kaum muda disebarkan melalui majalah Al-Iman. Latar belakang majalah Al-Iman, satu, diterbitkan di Singapura dalam tahun 1906. Al-Iman bermaksud pemimpin. Ia memberi kesan kepada pemikiran orang Melayu. Orang Melayu sedar kepentingan pendidikan dan ekonomi mereka. Majalah Al-Iman dihentikan dalam tahun 1908. Perjuangannya dicetuskan oleh akhbar lain seperti Neraca, Al-Ikhwan dan Pengasuh dan Saudara. Okey, saranan akhbar Al-Iman kepada masyarakat umat Islam ialah satu, menyuruh orang Melayu berpegang kepada Al-Quran dan Hadis, menekankan ilmu pengetahuan untuk kemajuan, menitikberatkan pengetahuan sejarah, menasihati ibu bapa memberi pendidikan yang sempurna kepada anak-anak, menggesa kaum wanita diberi peluang untuk mendapatkan pendidikan dan akhir sekali mengenepikan adat resam dan kepercayaan karut yang menghalang kemajuan. Jadi ini adalah saranan-saranan akhbar Al-Iman. Okey, kita tengok sekarang kaum muda tubuhkan madrasah untuk sebarkan idea. Satu, Madrasah Al-Masyur Al-Islamiyah di Pulau Pinang, Madrasah Al-Diniyah Kampung Lalang di Pandang Rengas dan Madrasah Iya Asharif di Gunung Semanggul, Perak. Ini adalah kaum muda tubuhkan madrasah. Okey, idea kaum muda dapat tentangan golongan kaum tua. Okey, sekarang kita tengok kaum tua pula. Kaum tua terdiri daripada golongan ulama dan pegawai agama. Mereka tidak menerima idea kaum muda. Mereka berpegang kuat kepada adat dan agama Islam, dan kaum tua menerbitkan akhbar Suara Benar dan Lidah Benar. Ini adalah kaum tua. Okey, tokoh pelopor gerakan Islah di Tanah Melayu, satu, Sheikh Muhammad Tahir Jalaluddin, iaitu beliau dilahirkan di Sumatera dan pendidikan di Mekah dan di Universiti Al-Azhar. Beliau juga menerbitkan majalah Al-Iman dan pernah dilantik sebagai Mufti Negeri Perak. Jadi beliau adalah Sheikh Muhammad Tahir Jalaluddin. Sekarang kita tengok Haji Abbas Muhammad Taha. Haji Abbas Muhammad Taha dilahirkan di Singapura, pendidikan di Mekah, dilantik kadi di Tanjung Pagar, Singapura, dan beliau menerbitkan akhbar Neraca. Jadi beliau adalah Haji Abbas Muhammad Taha. Sheikh Al-Hadi dilahirkan di Melaka, berpendidikan agama di Terengganu dan di Pulau Penyengat, Riau. Sheikh Al-Hadi berkunjung ke Mekah dan Mesir serta mendalami perjuangan Sheikh Muhammad Abduh, dan Sheikh Al-Hadi menerbitkan akhbar Al-Ikhwan dan Saudara. Jadi ini adalah tajuk besar yang sudah kita komplit, iaitu Gerakan Islam. Okey, mari kita belajar tajuk besar yang keempat, iaitu semangat kebangsaan golongan intelektual. Okey, dalam semangat kebangsaan golongan intelektual, kita akan kaji atau belajar tentang golongan intelektual Melayu, iaitu satu, golongan intelektual Melayu terbahagi dua. Satu, berpendidikan Melayu dan berpendidikan Inggeris. Jadi ini adalah golongan intelektual Melayu. Sekarang, mari kita tengok golongan intelektual Melayu berpendidikan Melayu. Poin pertama iaitu
Golongan intelektual Melayu berpendidikan Melayu iaitu merupakan lepasan Maktab Perguruan Sultan Idris. Mereka menjadi guru Melayu berperanan pemimpin masyarakat. Golongan intelektual Melayu ini berganding bahu dengan golongan cerdik pandai agama bagi menyumbangkan tenaga dan fikiran memajukan orang Melayu dalam bidang ekonomi dan pendidikan. Okay. Dan kesedaran untuk membebaskan tanah Melayu daripada penjajahan British. Jadi, antara tokoh nasionalis tersebut ialah 1. Harun Aminur Rashid, 2. Ibrahim Haji Yaakob, 3. Abdul Hadi Hassan. Okey, contoh kalau katakan Harun Aminur Rashid, beliau merupakan tokoh pejuang kebangsaan lepasan Maktab Perguruan Sultan Idris. Beliau guru bersemangat kebangsaan dan penulis yang aktif mempelopori penulisan puisi bertema semangat kebangsaan. Okey, kalau Abdul Hadi Hassan, beliau adalah pensyarah untuk Maktab Perguruan Sultan Idris dan beliau menanamkan semangat cinta bangsa dan negara. Jadi ini adalah beberapa perkara mengenai Harun Aminur Rashid dan Abdul Hadi Hassan. Okey, mari kita tengok juga iaitu dalam konteks semangat kebangsaan golongan intelektual, mari kita tengok tentang golongan intelektual Melayu berpendidikan Inggeris pula. Iaitu dalam golongan Melayu berpendidikan Inggeris, iaitu mereka memperjuangkan kesedaran kebangsaan. Mereka guna peluang yang ada dalam sistem pentadbiran dan perundangan untuk menuntut hak orang Melayu dalam bidang ekonomi, pendidikan dan pentadbiran. Golongan intelektual Melayu berpendidikan Inggeris juga mereka menubuhkan persatuan-persatuan dan mereka guna penulisan untuk memperjuangkan orang Melayu. Contohnya, Raja Chulan, beliau berpendidikan di Kolej Melayu Kuala Kangsar, dilantik ahli majlis perundangan persekutuan. Beliau menggesa British menaikkan taraf ekonomi orang Melayu dan menambah peluang dalam perkhidmatan kerajaan. Itu adalah Raja Chulan. Okey, mari kita tengok Muhammad Ainus Abdullah. Okey, beliau berpendidikan Inggeris di Raffles Institution. Beliau merupakan orang Melayu pertama yang dilantik sebagai ahli majlis perundangan negeri-negeri Selat. Muhammad Ainus Abdullah juga pernah bertugas sebagai Ketua Pengarah Akhbar Utusan Melayu dan Lembaga Melayu. Beliau juga tubuhkan Kesatuan Melayu Singapura. Jadi beliau adalah keterangan-keterangan mengenai Muhammad Ainus Abdullah. Okey, mari kita tengok pula Dato' On Jaafar. Okey, Dato' On Jaafar iaitu berpendidikan Inggeris di Kolej Melayu Kuala Kangsar dan di England. Dato' On Jaafar menjadi pengarang akhbar Warta Malaya, Lembaga Malaya dan Warta Ahad. Beliau juga dilantik sebagai ahli tidak rasmi dalam Majlis Mesyuarat Negeri Johor. Jadi ini adalah keterangan-keterangan mengenai Dato' On Jaafar. Okey, sekarang saya ulang sekali lagi iaitu semangat, tajuk besar yang keempat iaitu semangat kebangsaan golongan intelektual. Okey, dalam semangat kebangsaan golongan intelektual terkandung bahawa golongan intelektual Melayu, mereka adalah golongan intelektual Melayu terbahagi dua, satu berpendidikan Melayu dan berpendidikan Inggeris. Golongan intelektual Melayu berpendidikan Melayu pula iaitu merupakan lepasan perguruan Maktab Idris. Mereka menjadi guru Melayu berperanan pemimpin masyarakat. Okey. Golongan intelektual Melayu yang berpendidikan Melayu ini berganding bahu dengan golongan candik pandai agama bagi menyumbangkan tenaga dan fikiran memajukan orang Melayu dalam bidang ekonomi dan pendidikan.
Dan mereka juga menyedarkan atau kesedarkan untuk membebaskan tanah Melayu daripada penjajahan British. Di antara tokoh nasionalis tersebut ialah 1. Harun Aminur Rashid, 2. Ibrahim Haji Yaakob, 3. Abdul Hadi Hassan. Okey. Kalau Harun Aminur Rashid, beliau adalah tokoh pejuang kebangsaan lepasan MPSI atau Maktab Perguruan Sultan Idris. Harun Aminur Rashid juga guru bersemangat kebangsaan dan penulis yang aktif mempelopori penulisan puisi bertema semangat kebangsaan. Okey, itu adalah Harun Aminur Rashid. Okey, Abdul Hadi Hassan pula, iaitu beliau pernah menjadi pensyarah Maktab Perguruan Sultan Idris, dan Abdul Hadi Hassan juga menanamkan semangat cinta bangsa dan negara. Okey, sekarang kita tengok golongan intelektual Melayu berpendidikan Inggeris pula. Okey, mereka memperjuangkan kesedaran kebangsaan. Golongan intelektual Melayu berpendidikan Inggeris, mereka guna peluang yang ada dalam sistem pentadbiran dan perundangan untuk menuntut hak orang Melayu dalam bidang ekonomi, pendidikan dan pentadbiran. Mereka juga menubuhkan pelbagai persatuan, dan golongan intelektual Melayu berpendidikan Inggeris guna penulisan untuk memperjuangkan orang Melayu. Contoh di antara golongan intelektual Melayu berpendidikan Inggeris ialah iaitu Raja Chulan. Beliau berpendidikan di Kolej Melayu Kuala Kangsar. Raja Chulan dilantik ahli Majlis Perundangan Persekutuan. Beliau juga menggesa British menaikkan taraf ekonomi orang Melayu dan menambah peluang dalam perkhidmatan kerajaan. Itu adalah Raja Chulan. Bagaimana pula dengan Muhammad Yunus Abdullah? Okey, dalam golongan pendidikan Melayu, golongan intelektual Melayu berpendidikan Inggeris, Muhammad Yunus Abdullah. Okey, beliau adalah pendidikan Inggeris di Raffles Institution. Beliau adalah orang Melayu pertama yang dilantik sebagai ahli Majlis Perundangan Negeri-Negeri Selat. Beliau pernah bertugas sebagai Ketua Pengarah Akhbar Utusan Melayu dan Lembaga Melayu. Dan Muhammad Yunus Abdullah juga tubuhkan Kesatuan Melayu Singapura. Okey, beliau adalah Muhammad Yunus Abdullah. Dato' On Jaafar, beliau adalah berpendidikan Inggeris di Kolej Melayu Kuala Kangsar dan di England. Menjadi pengarang akhbar Warta Malaya, Lembaga Malaya dan Warta Ahad. Dan Dato' On Jaafar juga dilantik sebagai ahli tidak rasmi dalam Majlis Mesyuarat Negeri Johor. Okey, saya sudah komplit bab iaitu tajuk yang keempat, tajuk yang keempat iaitu apa tu? Tolong saudara bagi tahu saya. Iaitu kita sudah tahu iaitu semangat kebangsaan golongan intelektual. Okey, mari kita tengok tajuk kelima iaitu peranan akhbar dan majalah. Saya ulangi lagi sekali. Tajuk kelima iaitu peranan akhbar dan majalah. Okey, dalam peranan akhbar dan majalah, poinnya ialah saluran melahirkan kesedaran kebangsaan. Idea disalurkan kepada semua lapisan masyarakat. Akhbar Melayu menyuarakan isu sosial serta kedudukan ekonomi dan politik orang Melayu. Menyemai semangat kebangsaan, mengkritik dasar British, menyuruh orang Melayu bersatu, menghapuskan semangat kenegerian dan akhir sekali menuntut kedudukan yang lebih baik dalam bidang pentadbiran, ekonomi dan pendidikan. Ini adalah peranan akhbar dan majalah. Saya ulang sekali lagi, iaitu tajuk kelima iaitu peranan akhbar dan majalah ialah 1. Saluran melahirkan kesedaran kebangsaan. 2.
idea disalurkan kepada semua lapisan masyarakat. Poin ketiga, Akhbar Melayu menyuarakan isu sosial serta kedudukan ekonomi dan politik orang Melayu. Poin keempat, menyemai semangat kebangsaan. 5. Mengkritik dasar British. 6. Menyuruh orang Melayu bersatu. Dan poin ketujuh, menghapuskan semangat kenegerian. Dan akhir sekali, menuntut kedudukan yang lebih baik dalam bidang pentadbiran, ekonomi dan pendidikan. Okey, untuk perhatian semua pelajar-pelajar Cikgu Kumar, kita sedang mengikuti sejarah tingkatan 2 bab 8 iaitu kebangkitan semangat kebangsaan untuk mengangkat martabat bangsa. Okey, sekarang mari kita belajar tajuk besar yang keenam iaitu penerbitan Akhbar Melayu. Okey, dalam penerbitan Akhbar Melayu, contoh-contoh nama Akhbar Melayu dan tempat ia diterbitkan ialah 1. Lembaga Melayu, tempat diterbitkan Singapura. Saya ulangi lagi sekali, nama akhbar Lembaga Melayu, tempat diterbitkan Singapura. Okey. Pengasuh, tempat diterbitkan Kelantan. Okey. Majalah Guru, tempat diterbitkan iaitu 2 tempat, satu di Kuala Lumpur, satu lagi di Pulau Pinang. Majalah ataupun nama akhbar Al-Ikhwan, tempat diterbitkan Pulau Pinang. Akhbar Saudara diterbitkan di Pulau Pinang. Akhbar Warta Malaya, tempat terbitkan ialah di Singapura. Fajar Sarawak, nama akhbar Fajar Sarawak, tempat diterbitkan di Sarawak. Okey. Nama akhbar Majlis, tempat diterbitkan Kuala Lumpur. Nama akhbar akhir sekali iaitu Utusan Melayu, tempat diterbitkan ialah Singapura. Jadi ini adalah nama-nama ataupun penerbitan Akhbar Melayu. Okey, sekarang mari kita ketahui beberapa akhbar penerbitan Melayu. 1. Akhbar Warta Malaya iaitu diterbitkan di Singapura. Pengarangnya pertama ialah Dato' On Jaafar. Dan konsepnya ialah menyiarkan isu sosioekonomi orang Melayu dan mendesak Melayu diberi jawatan dalam perkhidmatan kerajaan. Jadi ini adalah Warta atau Akhbar Warta Malaya. Okey, sekarang kita tengok Akhbar Majlis pula. Okey, Akhbar Majlis diterbitkan di Kuala Lumpur oleh The Selangor Press dan Majlis Company Limited. Pengarang pertamanya ialah Abdul Rahim Kajai dan konsepnya ialah untuk mendedahkan kelemahan British yang mengancam kedudukan orang Melayu. Jadi ini adalah Akhbar Majlis. Okey, sekarang kita tengok Akhbar Utusan Melayu. Okey, dalam Akhbar Utusan Melayu ia diterbitkan di Singapura. Pengarang pertama ialah Abdul Rahim Kajai. Konsepnya ialah ataupun kandungan ataupun pergerakan Akhbar Utusan Melayu ialah menggesa orang Melayu meningkatkan taraf ekonomi, memperjuangkan nasib bangsa dan tanah air. Ini adalah desakan daripada Abdul Rahim Kajai, iaitu beliau nasionalis berjuang melalui bidang kewartawanan. Saya ulangi lagi sekali, Abdul Rahim Kajai seorang nasionalis berjuang melalui bidang kewartawanan. Beliau juga digelar Bapa Kewartawanan Melayu. Abdul Rahim Kajai digelar Bapa Kewartawanan Melayu. Dan akhir sekali, beliau pernah menjadi ketua pengarang akhbar seperti Warta Malaya, Warta Majlis dan Utusan Melayu. Okey, ini adalah Akhbar Utusan Melayu. Okey, saya ulang sekali lagi tajuk besar yang keenam iaitu penerbitan Akhbar Melayu. Okey, nama akhbar. Contoh iaitu penerbitan Akhbar Melayu, contoh-contoh nama Akhbar Melayu dan tempat diterbitkan ialah 1. Nama akhbar Lembaga Melayu, tempat diterbitkan Singapura.
Nama akhbar pengasuh, tempat diterbitkan Kelantan. Nama akhbar majalah Guru, tempat diterbitkan dua tempat, iaitu satu di Kuala Lumpur, satu lagi di Pulau Pinang. Nama akhbar Al-Ikhwan, tempat diterbitkan Pulau Pinang. Nama akhbar Saudara, tempat diterbitkan Pulau Pinang. Warta Melaya diterbitkan di Singapura. Fajar Sarawak diterbitkan di Sarawak. Akhbar Majlis diterbitkan di Kuala Lumpur, dan Utusan Melayu diterbitkan pada masa itu di Singapura. Okey. Dan kita tengok sekarang akhbar Warta Melaya. Okey. Akhbar Warta Melaya diterbitkan di Singapura. Pengarang pertama ialah Dato' On Jaafar, dan konsepnya ialah menyiarkan isu sosioekonomi orang Melayu dan mendesak Melayu diberi jawatan dalam perkhidmatan kerajaan. Ini adalah akhbar Warta Melaya. Okey, dalam akhbar majlis. Dalam akhbar majlis ia diterbitkan di Kuala Lumpur oleh The Selangor Press dan Majlis Company Limited. Pengarang pertama ialah Abdul Rahim Kajai. Konsepnya ialah mendedahkan kelemahan British yang mengancam kedudukan orang Melayu. Okey, itu adalah akhbar majlis. Dan akhir sekali sekarang, akhbar Utusan Melayu. Okey, akhbar Utusan Melayu diterbitkan di Singapura. Pengarang pertama ialah Abdul Rahim Kajai. Dan beliau dalam akhbarnya iaitu menggesa orang Melayu meningkatkan taraf ekonomi dan memperjuangkan nasib bangsa dan tanah air. Abdul Rahim Kajai seorang nasionalis berjuang melalui bidang kewartawanan. Beliau digelar Kewartawanan Melayu. Dan Abdul Rahim Kajai pernah menjadi ketua pengarang akhbar seperti Warta Melaya, Majlis dan Utusan Melayu. Okey, kita komplit tajuk bab yang ke-6 iaitu penerbitan akhbar Melayu. Okey, sekarang mari kita ketahui tajuk besar yang ke-7 iaitu penerbitan akhbar Cina, dan tajuk besar yang ke-8 iaitu penerbitan akhbar India. Okey, penerbitan akhbar Cina diterbitkan oleh masyarakat Cina di tanah Melayu. Ia melaporkan berita kegiatan sosial dan ekonomi orang Cina dan India di tanah Melayu. Penerbitan akhbar Cina menyiarkan peristiwa di negara Cina dan India. Contoh akhbar Cina ialah 1. Lat Pau, 2. Nanyang Siampau, 3. Sinchu Jipoh, 4. Modern Daily News. Okey. Dan contohnya Lat Pau ialah akhbar harian pertama masyarakat Cina. Jadi ini adalah penerbitan akhbar Cina. Sekarang mari kita tengok tajuk besar yang ke-8 iaitu penerbitan akhbar India. Okey, akhbar India diterbitkan oleh masyarakat India di tanah Melayu. Contoh akhbar masyarakat India adalah Ulaga Nation, 2. Tamil Nation, 3. Tamil Mursa. Contohnya, akhbar Tamil Nation ialah akhbar terawal di Kuala Lumpur. Okey, saya akan ulang kedua-dua tajuk ini. 1. Penerbitan akhbar Cina. Okey, akhbar Cina diterbitkan oleh masyarakat Cina di tanah Melayu. Penerbitan akhbar Cina melaporkan berita-berita tentang kegiatan sosial dan ekonomi orang Cina dan India di tanah Melayu. Akhbar Cina menyiarkan peristiwa di negara Cina dan India. Contoh akhbar Cina ialah Lat Pau, Nanyang Siampau, Sinchu Jipoh, Modern Daily News. Dan contoh akhbar seperti Lat Pau ialah akhbar harian pertama masyarakat Cina. Okey. Tajuk besar ke-8, penerbitan akhbar India pula iaitu akhbar India diterbitkan oleh masyarakat India di tanah Melayu.
Contoh akhbar masyarakat India ialah Ulaga Nation, 2. Tamil Nation, 3. Tamil Murasu. Contohnya kalau Tamil Nation iaitu akhbar Tamil yang terawal di Kuala Lumpur. Okey. Jadi kita sudah complete bab 7 dan 8. Okey, sekarang mari kita ketahui tajuk besar yang ke-9 iaitu penerbitan akhbar peranakan. Okey. Penerbitan akhbar peranakan iaitu akhbar berbahasa Melayu. Ia diterbitkan oleh masyarakat Jawi dan Cina peranakan. Contohnya kalau Jawi peranakan iaitu masyarakat kacukan India Melayu berbentuk atau terbentuk apabila saudagar India berkahwin dengan wanita Melayu tempatan. Okey. Cina peranakan dikenali sebagai baba dan nyonya. Okey, masyarakat Cina peranakan pula ialah hasil perkahwinan di antara perantau Cina dengan penduduk Bumiputra. Itu adalah masyarakat peranakan. Jadi 4 atau 5 poin ini adalah pendahuluan dalam penerbitan akhbar peranakan. Sekarang mari kita tengok akhbar Jawi peranakan, iaitu contoh-contoh penerbitan dalam akhbar Jawi peranakan ialah 1. Jawi peranakan, 2. Sekolah Melayu, 3. Taman Pengetahuan, dan 4. Tanjung Penagri. Jadi ini adalah contoh-contoh penerbitan dalam akhbar Jawi peranakan. Sekarang kita tengok akhbar Cina peranakan, iaitu contoh-contoh penerbitan dalam akhbar Cina peranakan ialah 1. Surat khabar peranakan, 2. Bintang Timur, 3. Kabar ucapan baru, dan 4. Binatang peranakan. Okey, maaf, bintang peranakan. Maaf, ada kesilapan ejaan di sini. Saya ulangi lagi sekali. Akhbar Cina peranakan iaitu contoh-contoh penerbitan dalam akhbar Cina peranakan ialah 1. Surat khabar peranakan, 2. Bintang Timur, 3. Kabar ucapan baru, dan bintang peranakan. Okey, sekarang kita tengok akhbar Bintang Timur. Okey, kalau akhbar Bintang Timur iaitu dikendalikan oleh orang Cina peranakan, iaitu akhbar berbahasa Melayu dan laporkan berita pemberontakan, contohnya Datuk Bahaman. Okey, ini adalah kegiatan dalam akhbar Bintang Timur. Okey, akhbar Sekolah Melayu. Okey, akhbar Sekolah Melayu iaitu dikendalikan oleh masyarakat Jawi peranakan, dijadikan bahan rujukan di sekolah Melayu, dan konsepnya adalah untuk menanam semangat suka belajar. Okey, ini adalah akhbar Sekolah Melayu. Okey, akhbar Bintang Peranakan. Saya ulangi lagi sekali, akhbar Bintang Peranakan iaitu dalam akhbar Bintang Peranakan iaitu membicarakan al-ehwal masyarakat Cina peranakan dan menunjukkan taat setia kepada penjajahan British. Okey, ini adalah konsep-konsep dalam akhbar Bintang Peranakan. Okey, saya ulang sekali lagi, iaitu tajuk besar yang ke-9 iaitu penerbitan akhbar peranakan. Okey, dalam dalam penerbitan akhbar peranakan iaitu konsepnya adalah akhbar berbahasa Melayu. Ia diterbitkan oleh masyarakat Jawi dan Cina peranakan. Contohnya kalau Jawi peranakan, masyarakat kacukan India Melayu berbentuk apabila saudagar India berkahwin dengan wanita Melayu tempatan. Okey, kalau Cina peranakan dikenali sebagai baba dan nyonya. Okey, kalau masyarakat Cina peranakan iaitu hasil perkahwinan di antara perantau Cina dengan penduduk Bumiputra. Okey, ini adalah
poin-poin pendahuluan dalam penerbitan akhbar peranakan. Okey, akhbar jawi peranakan iaitu contoh-contoh penerbitan dalam akhbar jawi peranakan ialah 1. Jawi peranakan, 2. Sekolah Melayu, 3. Taman Pengetahuan, 4. Tanjung Penagri. Okey, kalau akhbar Cina peranakan iaitu contoh-contoh penerbitan dalam akhbar Cina peranakan ialah 1. Surat khabar peranakan, 2. Bintang Timur, 3. Khabar ucapan baru dan 4. Bintang peranakan. Okey, kalau akhbar Bintang Timur contohnya dikendalikan oleh orang Cina peranakan. Akhbarnya ialah berbahasa Melayu dan contohnya laporan berita pemberontakan Datuk Bahaman. Jadi ini adalah akhbar Bintang Timur. Okey, akhbar Sekolah Melayu pula dikendalikan oleh masyarakat Jawi peranakan, dijadikan bahan rujukan di Sekolah Melayu dan konsepnya adalah menanam semangat suka belajar. Okey, itu adalah akhbar Sekolah Melayu. Akhbar Bintang Peranakan iaitu membicarakan al-ehwal masyarakat Cina peranakan dan menunjukkan taat setia kepada British. Okey, ini adalah tajuk besar yang ke-9 iaitu penerbitan akhbar peranakan. Sekarang, mari kita ketahui tajuk besar yang ke-10 iaitu kesedaran kebangsaan melalui penulisan kreatif. Saya ulangi sekali lagi. Sekarang kita akan belajar tajuk besar yang ke-10 iaitu kesedaran kebangsaan melalui penulisan kreatif. Okey, poin-poinnya adalah 1. Jenis penulisan kreatif seperti puasi, novel dan cerpen. Golongan guru, penulis dan wartawan menjadikan karya kreatif sebagai saluran untuk menyuarakan perjuangan orang Melayu. Contohnya, peranan puisi, novel dan cerpen. 1. Semaikan peranan cinta akan bangsa dan negara. 2. Menyeru merebut peluang ekonomi. 3. Mempertahankan maruah bangsa. Dan keempat, menimbulkan kesedaran di kalangan orang Melayu. Okey, nama pengarang. Mari kita ketahui nama pengarang dan puasi mereka. Contoh-contoh. Okey, Harun Aminurrashid. Puasi beliau adalah Tenaga Kaumku, Rayuan Bangsamu, Mempertahankan Hak Kita dan Perwira Melayu. Okay, ini adalah contoh-contoh puisi yang dikarang oleh Harun Aminurrashid. Bagaimana dengan Abdul Samad Ahmad? Okey, pengarang Abdul Samad Ahmad, puisi-puisi beliau ialah Serunai Pujangga, Kapal Tiada Nahkoda dan Hari Kejatuhan Kita. Okay, ini adalah 3 puisi yang ditulis oleh Abdul Samad Ahmad. Okey, sekarang kita tengok pengarang Muhammad Yusuf Harun. Saya ulangi lagi sekali, Muhammad Yusuf Harun. Okey, puisi beliau ialah Dunia yang Fana dan Di Lautan Seberang. Ini adalah 2 puisi yang pernah dikarang oleh Muhammad Yusuf Harun. Okey. Pengarang-pengarang lain ialah Omar Mustafa. Contoh puisi beliau Bangkitlah. Okey. Dan pengarang seperti Melati Pahang, di mana puisi beliau ialah Seruan Kebangsaan. Pengarang Mahmud Ahmadi, puisi beliau Sedarlah. Okay. Dan akhir sekali, Muhammad Yasin Mamur, puisi beliau ialah Di Tengah Segera. Okay. Ini adalah nama pengarang dan puisi-puisi mereka. Okey. Dan kita tengok novel-novel, penulis novel-novel yang terkenal iaitu, okey, contohnya Sheikh Al-Hadi, novel beliau iaitu Hikayat Faridah Hanum.
penulis atau pengarang seperti Ahmad Rashid Talu. Novel beliau ialah Iyakah Salma. Penulis atau pengarang novel seperti Harun Aminur Rashid. Novel beliau ialah Melor Kuala Lumpur. Dan pengarang lain seperti Ishak Haji Muhammad. Novel beliau ialah Putra Gunung Tahan. Okey. Penulis novel lain iaitu Abdullah Siddiq. Novel beliau ialah Mari Kita Berjuang. Dan akhir sekali Abdul Kadir Adabi, di mana novel beliau ialah Melati Kota Baru. Ini adalah penulis-penulis novel dengan novel mereka sendiri. Okey, sekarang saya ulang sekali lagi tajuk besar yang ke-10 iaitu kesedaran kebangsaan melalui penulisan kreatif, iaitu poin pertama iaitu jenis penulisan kreatif seperti puisi, novel dan cerpen. Golongan yang terlibat seperti golongan guru, penulis dan wartawan menjadikan karya kreatif sebagai saluran untuk menyuarakan perjuangan orang Melayu. Peranan puisi, novel dan cerpen ialah: 1. Semaikan perasaan cinta akan bangsa dan negara. 2. Menyuruh merebut peluang ekonomi. 3. Mempertahankan maruah bangsa. Dan keempat, menimbulkan kesedaran di orang Melayu. Ini adalah peranan puisi, novel dan cerpen. Sekarang kita tengok nama pengarang dan puisi-puisi mereka. Contohnya Harun Aminur Rashid. Puisi beliau ialah 1. Tenaga Kaumku. 2. Rayuan Bangsamu. 3. Mempertahankan hak kita. Dan 4. Perwira Melayu. Ini adalah puisi-puisi dimiliki oleh Harun Aminur Rashid. Okey. Abdul Samad Ahmad. Puisi beliau ialah Serunai Pujangga, Kapal Tiada Nahkoda dan Hari Kejatuhan Kita. Itu adalah puisi-puisi daripada Abdul Samad Ahmad. Okey, Muhammad Yusof Arun. Puisi beliau ialah Dunia yang Fana dan Di Lautan Seberang. Okey. Omar Mustafa, puisi beliau ialah Bangkitlah. Pengarang seperti Melati Pahang, puisi beliau ialah Seruan Kebangsaan. Mahmud Ahmadi, puisi beliau ialah Sedarlah. Dan akhir sekali Muhammad Yasin Ma'amur, puisi beliau ialah Di Tengah Segera. Okey. Okey, sekarang kita tengok novel dan pengarang mereka. Contoh Sheikh Al-Hadi, nama novel Hikayat Faridah Hanum. Nama pengarang lain iaitu Ahmad Rashid Talu. Novel beliau ialah Iyakah Salma. Harun Aminur Rashid, novel beliau ialah Melor Kuala Lumpur. Ishak Haji Muhammad, pengarang novel iaitu novel beliau ialah Putra Gunung Tahan. Nama pengarang seperti Abdullah Siddiq, novel beliau ialah Mari Kita Berjuang. Dan akhir sekali Abdul Kadir Adabi, novel beliau ialah Melati Kota Baru. Okey, ini adalah poin-poin untuk tajuk besar yang ke-10 iaitu kesedaran kebangsaan melalui penulisan kreatif. Okey, sekarang mari kita ketahui tajuk besar yang ke-11 iaitu kemunculan pertubuhan Melayu. Saya ulangi lagi sekali, tajuk besar yang ke-11 iaitu kemunculan pertubuhan Melayu. Okey, poin pertama dalam kemunculan pertubuhan Melayu ialah peringkat awal bersifat kenegerian. Seterusnya, memperjuangkan kepentingan ekonomi dan sosial, mendorong ke arah pertubuhan bersifat kebangsaan. Contohnya, Kesatuan Melayu Singapura atau KMS. Persatuan ini menjadi perangsang
kepada negeri-negeri Melayu di tanah Melayu untuk menubuhkan persatuan-persatuan. Dan juga KMS atau Persatuan Melayu Singapura ini memperjuangkan kepentingan Melayu di negeri masing-masing. Dalam kemunculan pertubuhan Melayu ini, Persatuan Melayu Perak contohnya dan juga Pahang, Selangor, Negeri Sembilan, Pulau Pinang dan Kelantan ditubuhkan. Dianggotai oleh cerdik pandai Melayu, berpendidikan Inggeris dan berkhidmat dengan kerajaan British. Perjuangan bersifat sederhana, kesetiaan kepada Raja Melayu dan kerjasama dengan British. Dan juga dalam kemunculan pertumbuhan Melayu ini iaitu mendesak peluang diberi kepada Melayu dalam pentadbiran kerajaan. KMS Persatuan Melayu Singapura bersama Persatuan Melayu Selangor menganjurkan Kongres Melayu Setanah Melayu 1 di Kuala Lumpur menghimpunkan wakil Persatuan Melayu untuk berbincang. Kongres Melayu kedua diadakan di Singapura, disertai penyertaan Persatuan Melayu termasuk Sarawak dan Brunei. Kongres menyarankan semua Persatuan Melayu memajukan orang Melayu di negeri masing-masing. Dan akhir sekali, Kongres Melayu ketiga tidak dapat diadakan kerana Jepun telah menyerang dalam tahun 1941. Ini adalah poin-poin untuk kemunculan pertubuhan Melayu. Saya ulangi lagi sekali tajuk besar yang ke-11 iaitu kemunculan pertubuhan Melayu, iaitu poinnya ialah peringkat awal bersifat kenegerian, memperjuangkan kepentingan ekonomi dan sosial, mendorong ke arah pertubuhan bersifat kebangsaan. Contohnya, Kesatuan Melayu Singapura atau KMS, iaitu persatuan ini telah menjadi perangsang kepada negeri-negeri Melayu di tanah Melayu untuk menubuhkan persatuan. 2. Kesatuan Melayu Singapura berjuangkan kepentingan Melayu di negeri masing-masing. Persatuan Melayu Perak contoh, Pahang, Selangor, Negeri Sembilan, Pulau Pinang dan Kelantan ditubuhkan. Dianggotai oleh cerdik pandai Melayu, berpendidikan Inggeris dan berkhidmat dengan kerajaan British. Perjuangan mereka adalah bersifat sederhana, iaitu kesetiaan kepada raja dan bekerjasama dengan British. Dan juga mereka mendesak peluang diberikan kepada Melayu dalam pentadbiran kerajaan dan iaitu Kesatuan Melayu Singapura atau KMS ini bersama dengan Persatuan Melayu Selangor menganjurkan Kongres Melayu Setanah Melayu yang pertama di Kuala Lumpur menghimpunkan wakil Persatuan Melayu untuk berbincang. Kongres Melayu kedua diadakan di Singapura, disertai Persatuan Melayu termasuk Sarawak dan Brunei. Kongres menyarankan semua Persatuan Melayu memajukan orang Melayu di negeri masing-masing. Kongres Melayu ketiga tidak dapat diadakan kerana Jepun telah menyerang pada tahun 1941. Ini adalah poin-poin untuk tajuk besar yang ke-11 iaitu kemunculan pertubuhan Melayu. Sekarang mari kita ketahui tajuk besar yang ke-12 iaitu tajuknya ialah Persaudaraan Sahabat Pena atau PASPAM. PASPAM, Persaudaraan Sahabat Pena, iaitu kita sekarang belajar tajuk besar yang ke-12 iaitu Persaudaraan Sahabat Pena atau PASPAM. Poin-poinnya ialah 1. Ditubuhkan pada tahun 1934.
dikendalikan oleh Akbar, saudara yang menyediakan ruangan untuk ahlinya menulis dan kemukakan pendapat mereka masing-masing. Cogan kata Persaudaraan Sahabat Pena atau PASPAM ialah hidup bahasa, hidup bangsa, dan menggalakkan ahli-ahlinya bertukar pendapat. Mengadakan persidangan pertama kebangsaan di Taiping dan menghimpunkan ahlinya dari seluruh tanah Melayu, iaitu semangat kenegerian dipecahkan, konsep kebangsaan dibentuk. Jadi, akhirnya persidangan di peringkat kebangsaan seterusnya diadakan di Pulau Pinang, Singapura, Ipoh dan Seremban. Okey. Saya ulangi lagi sekali, tajuk bab yang ke-12 iaitu, tajuk besar yang ke-12 iaitu Persaudaraan Sahabat Pena atau PASPAM. PASPAM ditubuhkan pada tahun 1934, dikendalikan oleh Akbar, saudara yang menyediakan ruangan untuk ahlinya menulis dan kemukakan pendapat mereka. Cogan kata PASPAM ialah hidup bahasa, hidup bangsa. PASPAM menggalakkan ahli-ahlinya bertukar pendapat dan mereka mengadakan persidangan kebangsaan pertama di Taiping dan menghimpunkan ahlinya di seluruh tanah Melayu dan berjuang semangat kenegerian dipecahkan dan konsep kebangsaan dibentuk. Dan akhir sekali, persidangan di peringkat kebangsaan seterusnya diadakan di Pulau Pinang, Singapura, Ipoh dan Seremban. Ini adalah poin-poin untuk tajuk besar yang ke-12 iaitu Persaudaraan Sahabat Pena atau PASPAM. Okey, sekarang mari kita ketahui tajuk besar yang ke-13 iaitu Kesatuan Melayu Muda atau KMM. Iaitu KMM ditubuhkan dalam tahun 1938 di Kuala Lumpur. Ia bersifat politik yang pertama di Tanah Melayu. KMM dipimpin oleh Ibrahim Yaakob. Latar belakang Ibrahim bin Yaakob ialah beliau dilahirkan di Temerloh. Beliau pernah menjadi pengarang akhbar Majlis dan Warta Malaysia. Beliau juga menubuhkan KMM kerana berpendapat persatuan kenegerian tidak menguntungkan orang Melayu. Okey. Kita tengok tujuan. Okey, tujuan iaitu penubuhan Kesatuan Melayu Muda ialah untuk menanam semangat perpaduan. 2, wujudkan kesedaran di kalangan orang Melayu untuk mempertahankan hak mereka. 3, berjuang memerdekakan tanah Melayu. Dan 4, satukan tanah Melayu dan Indonesia melalui Melayu Raya. Okey, ini adalah tujuan KMM. Poin seterusnya iaitu kebanyakan anggota KMM terdiri daripada guru lepasan Maktab Perguruan Sultan Idris. Konsep atau perjuangan KMM dianggap radikal. Sebab KMM dianggap radikal ialah 1, tidak bekerjasama dan menyuarakan penentangan terbuka terhadap British. 2, mengadakan pakatan sulit dengan Jepun untuk menentang British. Akhbar Warta Malaya digunakan untuk membangkitkan perasaan anti-British dan memperjuangkan cita-cita KMM. Jadi, British bimbang dengan pergerakan KMM. Akhirnya, iaitu Ibrahim Haji Yaakob bersama anggotanya ditangkap dan dipenjara di Singapura. Mereka dibebaskan semasa pendudukan Jepun. Akhir sekali, KMM diharamkan oleh Jepun pada tahun 1942. Okay, ini adalah
poin-poin untuk tajuk besar yang ke-13, iaitu Kesatuan Melayu Muda atau KMM. Okey, saya akan ulang sekali lagi, dengar betul-betul lah supaya anda pandai dalam ujian nanti. Okey, bab ke-13 Kesatuan Melayu Muda KMM. Poin pertama iaitu KMM ditubuhkan dalam tahun 1938 di Kuala Lumpur. KMM bersifat politik yang pertama di tanah Melayu. KMM dipimpin oleh Ibrahim Yaakob. Okey, latar belakang Ibrahim bin Yaakob ialah beliau dilahirkan di Temerloh. Serta Temerloh Pahang. Beliau pernah menjadi pengarang akhbar Majlis dan Warta Malaysia. Ibrahim bin Yaakob menubuhkan KMM, Kesatuan Melayu Muda, kerana berpendapat persatuan kenegerian tidak menguntungkan orang Melayu. Okey, tujuan penubuhan KMM ialah menanam semangat perpaduan, 2, wujudkan kesedaran di kalangan orang Melayu untuk mempertahankan hak mereka, 3, berjuang memerdekakan tanah Melayu, 4, satukan tanah Melayu dan Indonesia melalui Melayu Raya. Itu adalah 4 poin untuk tujuan penubuhan KMM. Poin-poin seterusnya ialah kebanyakan anggota KMM terdiri daripada guru lepasan MPSI atau Maktab Perguruan Sultan Idris. Perjuangan KMM dianggap radikal. Sebab KMM dianggap radikal ialah 1, tidak kerjasama dan menyuarakan penentangan terbuka terhadap British. 2, mengadakan pakatan sulit dengan Jepun untuk menentang British. Okay. Akhbar Warta Malaya digunakan untuk membangkitkan perasaan anti-British dan memperjuangkan cita-cita KMM. Jadi, British bimbang dengan pergerakan KMM. Akhirnya, Ibrahim Haji Yaakob bersama anggotanya ditangkap dan dipenjarakan di Singapura. Tetapi mereka dibebaskan semasa pendudukan Jepun. Akhir sekali, KMM diharamkan oleh Jepun pada tahun 1942. Jadi ini adalah poin-poin untuk tajuk besar yang ke-13, iaitu Kesatuan Melayu Muda atau KMM. Okey, mari kita belajar seterusnya, iaitu tajuk besar yang ke-14, iaitu pertubuhan orang Cina. Okey, pertubuhan orang Cina sebelum Perang Dunia Kedua, masyarakat Cina di tanah Melayu menumpukan perhatian kepada keadaan yang berlaku negara asal mereka. Itu adalah poin pertama. Seterusnya, antara pertubuhan, saya ulangi sekali lagi, antara pertubuhan Cina di tanah Melayu ialah 1, Xing Chong Hui dan Chung Ho Tang. Saya ulang sekali lagi, antara pertubuhan Cina di tanah Melayu, 1, Xing Chong Hui dan kedua, Chung Ho Tang. Okay, ini adalah 2 pertubuhan Cina di tanah Melayu. Seterusnya, terdapat orang Cina yang memberi perhatian kepada politik tempatan. Terdiri daripada orang Cina yang dilahirkan di negeri-negeri Selat atau Cina peranakan warga negara British. Okey. Pertubuhan Persatuan Orang Cina Peranakan di negeri-negeri Selat ditubuhkan. Tokoh penubuhan Persatuan Orang Cina Peranakan ialah 1, Tan Jiak Kim, 2, Lim Bon Keng, 3, Song On Siang dan keempat, Xia Liang Xia. Okey, ini adalah 4 tokoh penubuhan Persatuan Orang Cina Peranakan. Seterusnya, persatuan ini menggalakkan orang Cina Peranakan memperoleh pendidikan tinggi dan teknikal. Mereka taat kepada British. Antara tokoh penting dalam politik tanah Melayu ialah
Tan Cheng Lock. Okey, ini adalah pertubuhan orang Cina. Okey, saya akan ulang sekali lagi. Tajuk besar yang ke-14 iaitu pertubuhan orang Cina. Poin pertama iaitu sebelum Perang Dunia Kedua, orang Cina di Tanah Melayu menumpukan perhatian kepada keadaan yang berlaku di negara asal mereka. Okey. Jadi, antara pertubuhan Cina di Tanah Melayu ialah satu, Sing Chong Hui dan Chung Ho Tang. Okey. Dan terdapat orang Cina yang memberi perhatian kepada politik tempatan. Terdiri daripada orang Cina yang dilahirkan di negeri-negeri Selat atau Cina peranakan warga negara British. Okey. Jadi, pertubuhan persatuan orang Cina peranakan di negeri-negeri Selat ditubuhkan. Tokoh penubuhan persatuan orang Cina peranakan ialah satu, Tan Jiak Kim, dua, Lim Boon Ken, tiga, Song On Siang, empat, Siah Liang Siah. Ini adalah 4 tokoh penubuhan persatuan orang Cina peranakan. Persatuan ini menggalakkan orang Cina peranakan memperolehi pendidikan tinggi dan teknikal. Mereka juga taat kepada British. Antara tokoh penting dalam politik Tanah Melayu ialah Tan Cheng Lock. Okey, dia adalah poin-poin untuk tajuk besar yang ke-14 iaitu pertubuhan orang Cina. Okey, mari kita ketahui tajuk besar yang ke-15 iaitu pertubuhan orang India. Saya ulangi lagi sekali tajuk besar yang ke-15 iaitu pertubuhan orang India. Poin pertama dalam pertubuhan orang India iaitu terpengaruh dengan negara asal mereka sebelum Perang Dunia Kedua. Nehru, pemimpin Parti Kongres India, pernah berucap di Kuala Kangsar semasa lawatan beliau ke Tanah Melayu pada tahun 1937. Cerdik pandai India yang berpendidikan Inggeris telah menubuhkan persatuan India di bandar utama seperti Taiping, Kuala Lumpur, Seremban dan Pulau Pinang. Persatuan India Pusat Tanah Melayu pimpinan A.M. Sose ditubuhkan. Persatuan ini, iaitu pertubuhan India ini, menggabungkan 12 persatuan India dan dewan, maksud saya 4 dewan perniagaan India bertujuan memperjuangkan hak dan kepentingan orang India di Tanah Melayu. Saya ulangi sekali lagi, iaitu pertubuhan orang India, iaitu poin pertama, iaitu terpengaruh dengan negara asal mereka sebelum Perang Dunia Kedua. Okey. Contohnya Nehru, pemimpin Parti Kongres India, pernah berucap di Kuala Kangsar semasa lawatan beliau ke Tanah Melayu pada 1937. Cerdik pandai India yang berpendidikan Inggeris telah menubuhkan persatuan India di bandar utama seperti Taiping, Kuala Lumpur, Seremban dan Pulau Pinang. Okey. Persatuan India Pusat Tanah Melayu pimpinan A.M. Sose ditubuhkan. Persatuan ini menggabungkan 12 persatuan India dan 4 Dewan Perniagaan India bertujuan memperjuangkan hak dan kepentingan orang India di Tanah Melayu. Ini adalah poin-poin untuk tajuk besar yang ke-15 iaitu pertubuhan orang India. Okey, sekarang kita pergi ke akhir sekali iaitu kesimpulan bab. Kesimpulan bab atau rumusan. Okey, maksud saya kesimpulan amat penting juga apabila anda menulis jawapan dalam peperiksaan. Sebab kesimpulan akan menolong kamu menambahkan markah dalam peperiksaan. Okey, rumusan atau kesimpulan untuk sejarah tingkatan 2 bab 8 iaitu kebangkitan semangat kebangsaan untuk mengangkat martabat bangsa, iaitu satu,
semua pelajar perlu ketahui, iaitu semangat kebangsaan melahirkan golongan pejuang kebangsaan yang bersemangat patriotik. Gerakan kesedaran kebangsaan dipelopori oleh golongan intelektual. Mereka memanfaatkan ilmu yang diperolehi untuk memajukan bangsa dan negara. Dan akhir sekali, gerakan kebangsaan, gerakan kebangsaan menjadi lebih mantap apabila semua kaum bersatu padu menuntut kemerdekaan tanah Melayu daripada British. Ini adalah rumusan atau kesimpulan untuk Sejarah tingkatan 2 bab 8, kebangkitan semangat kebangsaan untuk mengangkat martabat bangsa. Saya ulangi lagi sekali, kesimpulannya ialah semangat kebangsaan melahirkan golongan pejuang kebangsaan yang bersemangat patriotik. Gerakan kesedaran kebangsaan dipelopori oleh golongan intelektual. Mereka memanfaatkan ilmu yang diperolehi untuk memajukan bangsa dan negara. Dan akhir sekali, gerakan kebangsaan menjadi lebih mantap apabila semua kaum bersatu padu menuntut kemerdekaan tanah Melayu daripada British. Ini adalah 16 tajuk besar dalam bab tingkatan 2 bab 8 yang sudah saya komplit untuk semua pelajar di seluruh Malaysia. Okey, kita sudah komplit bab 8 tingkatan 2, iaitu kebangkitan semangat kebangsaan untuk mengangkat martabat bangsa. Okey, mari kita sekali imbas ke semua tajuk-tajuk penting dalam bab 8, iaitu 16 tajuk besar yang sudah kita belajar hari ini, iaitu 1, maksud semangat kebangsaan. 2, semangat kebangsaan negara luar jadi pendorong. Maksudnya, semangat kebangsaan negara luar menjadi pendorong kepada negara kita. Contohnya, antara poin-poin ataupun tajuk kecil iaitu gerakan Pan-Asia di Turki. 2, gerakan pemulihan Islam di Mesir. 3, perang Rusia-Jepun. 4, revolusi Cina 1911. 5, semangat kebangsaan di Filipina. 6, semangat kebangsaan di India. 7, semangat kebangsaan di Indonesia. Dan akhir sekali ke-8 iaitu kemajuan sistem perhubungan dan percetakan. Dan ini adalah semua tajuk-tajuk kecil dalam semangat kebangsaan negara luar jadi pendorong. Okey, tajuk besar yang ketiga iaitu gerakan Islam yang sudah kita belajar. Jadi, antara tajuk kecil yang kita sudah belajar ialah latar belakang kebangkitan gerakan Islam, iaitu kaum muda, antara tokoh penting dalam kaum muda. 2, idea pembaharuan kaum muda disebarkan melalui majalah Al-Iman. 3, kaum muda ditubuhkan. Kaum muda tubuhkan madrasah untuk sebarkan idea. Semua adalah kaum muda. Kaum tua kita sudah belajar, dan tokoh pelopor gerakan Islah di Tanah Melayu iaitu kita sudah belajar tadi, iaitu 1, Sheikh Muhammad Tahir Jalaluddin. 2, Haji Abbas Muhammad Taha. Dan 3, Sheikh Al-Hadi. Ini adalah tokoh pelopor gerakan Islah di Tanah Melayu. Ini semua adalah dalam gerakan Islam, tajuk besar ketiga. Tajuk besar keempat yang kita sudah belajar tadi iaitu semangat kebangsaan golongan intelektual. Iaitu kita sudah belajar tentang golongan intelektual Melayu. 2, golongan intelektual Melayu berpendidikan Melayu. Dan 3, golongan intelektual Melayu berpendidikan Inggeris. Iaitu ini adalah tajuk besar yang keempat, iaitu semangat kebangsaan golongan intelektual. Dan kita sudah belajar tadi iaitu tajuk kelima, peranan akhbar dan majalah. 6, penerbitan akhbar Melayu, iaitu kita belajar tentang akhbar Warta Malaya, akhbar Majlis dan akhbar Utusan Melayu. Okey. Dan tajuk besar yang ketujuh iaitu kita belajar tentang penerbitan akhbar Cina. Dan tajuk besar yang ke-8 iaitu penerbitan akhbar India.
Dan tajuk besar ke-9 kita belajar tentang penerbitan akhbar peranakan, iaitu 1 kita belajar tentang akhbar Jawi peranakan dan akhbar Cina peranakan. Okey. Tajuk besar yang ke-10 iaitu kita belajar tentang kesedaran kebangsaan melalui penulisan kreatif. Okey. Tajuk besar yang ke-11 kita sudah belajar tadi iaitu kemunculan pertubuhan Melayu. Okey. Tajuk besar yang ke-12 iaitu persaudaraan sahabat pena atau PASPAM. Okey, dan ke-13 ya, kita sudah belajar tentang KMM ataupun Kesatuan Melayu Muda. Dan tajuk besar 14 pertubuhan orang Cina. 15 tajuk besar 15 iaitu pengaruh orang maksud saya ke-15 pertubuhan orang India, dan akhir sekali ke-16 kita rumuskan atau kesimpulan keseluruhan bab tingkatan 2 bab 8. Jadi kita sudah komplit hari ini kesemua tajuk-tajuk penting dalam bab tingkatan 2 bab 8, iaitu semangat kebangsaan untuk mengangkat martabat bangsa. Saya rasa anda semua betul-betul faham bab 8 hari ini ya. Okey, sekian dulu kelas tuition hari ini, iaitu sejarah tingkatan 2 bab 8, iaitu kebangkitan semangat kebangsaan untuk mengangkat martabat bangsa. Okey, untuk semua pelajar-pelajar sejarah tingkatan 2 bab 8, kita sudah bincang bersama, dan bab yang sama ini akan saya terbitkan 7 video dalam setahun dengan versi yang berlainan, termasuk nota-nota yang terbaru yang dikemas kini atau latest updated points bersama-sama dengan tips-tips peperiksaan yang berlainan. Jadi saya tidak stop dengan satu bab ini sahaja. Contohnya, pada video akan datang akan dimuat naik ke YouTube seperti sejarah tingkatan 2 bab 8 dalam kurungan 8.2 sehingga ke sejarah video tingkatan 2 bab 8 8.7. Maksudnya bab hari ini ialah 8.1. Jadi dalam hal ini saya minta para pelajar sentiasa berhubung dengan saya untuk mendapatkan kelas tuition yang terkini atau terus subscribe di YouTube. Okey, tajuk-tajuk penting dalam bab ini semua kita sudah bincang hari ini. Saya tahu anda semua sudah pandai dalam bab ini ya. Okey, secara untuk menanam minat dalam sejarah atau kita mengingati poin-poin penting dalam pembelajaran sejarah, pelajar-pelajar perlu faham konsep apa iaitu peristiwa sejarah, siapa, tokoh dalam sejarah, bila, pertarihan dalam sejarah, di mana, lokasi atau tempat kejadian, mengapa, penyebaban dalam sejarah, dan bagaimana kronologi dalam sejarah. Mudah saja untuk belajar sejarah jika pelajar-pelajar betul-betul rajin dalam mengulang kaji. Saya tahu anda semua memang cakap best. Tahu, dan saya tahu anda semua sudah pandai dah dalam sejarah. Dan saya tahu anda semua akan mendapat A+ dalam sejarah jika pelajar semua mengikuti nota-nota penting yang kita belajar bersama. Bersama dengan siapa? Bersama dengan Cikgu Kumar. Jika anda rajin, anda akan berjaya dalam kehidupan anda. Okey, jika pelajar ada sebarang soalan, okey, sebarang idea, pandangan, nasihat kepada cikgu, saya ingin bagi nasihat kepada cikgu lah. Okey, berikan nasihat kepada saya, perlukan nasihat daripada anda. Okey, atau masalah dalam belajar sejarah yang pelajar hadapi, sila SMS kepada Cikgu Kumar, call Cikgu Kumar, WhatsApp Cikgu Kumar, dan message saya di Facebook. Saya sentiasa 24 jam saya on dalam online di Facebook. Jadi sesiapa pun memang saya terima beratus-ratus message setiap hari di Facebook. Jadi saya sentiasa reply. Sesiapa yang saya boleh reply, saya reply lah sebanyak yang saya boleh ya. Dan di sini juga saya minta maaf. Saya minta maaf jika ada silap bahasa atau kasar ketika saya mengajar. Saya ingin mewujudkan suasana ceria, suasana riang, suasana gembira, suasana tidak boring. Jadi wujudlah sana sini masalah kesilapan bahasa, kesilapan ejaan, terkasar atau marah contoh katakan. Jadi saya minta maaf banyak-banyak. Okey, dan juga saya minta saya ucap terima kasih kepada semua ibu bapa yang memberi sumbangan melalui bank akaun saya, di mana baru-baru ini daripada Johor, semalam daripada Kuala Lumpur, sekejap tadi daripada Pulau Pinang,
semalam daripada Melaka, dan 2 hari dulu daripada, saya rasa daripada Sabah dan Sarawak, Kedah, daripada Selangor, dan juga daripada Kuala Lumpur. Semuanya kerana saya telah memberi satu kesenangan kepada ibu bapa mereka, dan saya kurangkan beban ibu bapa mereka sebab anak-anak mereka tidak perlu ke tuition. Okey, saya tahu semuanya saya ajar dalam internet online. Jadi mudah anda download dan menonton di rumah, belajar buku teks dengan nota-nota. Jadi mudah anda boleh belajar sejarah bersama saya. Jadi sebab itulah saya diberikan sumbangan. Jadi, walaupun anda berikan sumbangan, saya ucap terima kasih. Sumbangan yang ibu bapa bagi itu saya akan guna balik untuk menerbitkan lebih banyak video. Saya akan menerbitkan lebih 100 video untuk semua bab dalam semua tingkat, termasuk kuis-kuis, idea-idea terbaru dalam pendidikan sejarah, soalan-soalan struktur, soalan-soalan esei dan sebagainya. Okey, jadi saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Dan juga di sini saya ucap terima kasih kepada pelajar-pelajar yang banyak memberi galakan, sokongan, hadiah, sanggup hati. Cikgu best cikgu, hari itu saya sudah dapat A dalam ujian saya sebab saya menonton video cikgu. Saya pun mudah saya faham sejarah yang saya belajar di rumah saja. Pagi-pagi bangun, saya tak perlu gosok gigi. Saya tidak perlukan gosok gigi, saya tidak perlu kemas untuk saya pergi ke tuition. Semuanya sudah ada di internet. Kenapa saya perlu pergi ke tuition dan sebagainya? Jadi ini adalah feedback daripada student, bukan daripada saya. Jadi untuk mereka ucapkan terima kasih cikgu, banyak-banyak dan galakan itu saya terima. Jika anda mendapat A, saya pun dapat A. Jika anda berjaya, saya pun berjaya. Jadi saya ucapkan sama-sama win-win situation. Okey. Jadi saya ucapkan terima kasih dan tahniah kepada pelajar-pelajar yang berjaya dalam sejarah, yang telah mengubah masalah mereka dalam sejarah. Mereka dah berjaya, dah keluar dari masalah sejarah, dari belajar sejarah. Jadi sekarang mereka pandai dalam sejarah, contoh. Jadi ini semua kerana menonton video saya, contoh. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada semua jemputan untuk perkahwinan, kenduri, hari jadi student dan sebagainya. Saya tetap hadir walaupun jauh pun saya tetap hadir. Dan juga jemputan untuk ke pusat-pusat tuition, beri motivasi, beri ekstra mata pelajaran sejarah dan sebagainya. Saya tetap hadir jika anda menjemput. Jadi saya ucapkan terima kasih, thank you dan arigatou gozaimasu. Hai dalam bahasa Jepun. Okey, kita akan sambung minggu depan dengan sejarah tingkatan 2, versi baru iaitu sejarah tingkatan 2, bab 1, 1.2. Okey, dan video sejarah untuk kelas video sejarah kelas tuition soalan-soalan esei yang terbaru, kelas-kelas tuition soalan-soalan struktur yang terbaru bersama dengan jawapan, dan juga kelas untuk soalan-soalan objektif. Jadi sentiasa subscribe Tuition Sejarah Percuma. Okey, bye from now from Cikgu Kumar. Kita berjaga hari ini ya. Bye from now from Cikgu Kumar.